Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita mengalu-alukan rakan-rakan baru kita yang berasaskan kepada permintaan satu dua orang, dua tiga orang untuk buka kepada lebih umum, maka saya kata okeylah. Jangan mereka itu hampa dengan permintaan mereka itu. Yang kedua, kita sebelum ini sudah 2 tahun dah buku ini, dan bagi orang yang baru, mereka itu boleh mengikuti kita punya recording apa tu yang kita punya yang ada dalam YouTube, Dr. Basri, yang ada Ya, dalam betul. YouTube dan ada dalam page kita, bolehlah ikuti. Cuma bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk ini, maka sekadar sebagai satu pengantar ringkas, saya katakan Ibn Khaldun dalam apa yang akan kita bacakan nanti bercakap tentang bagaimana asabiyah ataupun rasa kekitaan itu mempunyai atau merupakan satu kekuatan merupakan satu kekuatan yang boleh menjadi asas kepada pembinaan masyarakat dan negara, terutama sekali dalam pembinaan negara lah, dari segi politik dan sebagainya. Maka kalau sekiranya rasa kekitaan itu di kalangan kabilah-kabilah yang ada biasanya, di kalangan orang Badui dan sebagainya, ataupun kita translatekan di sini di kalangan orang-orang perdesaan, bukan lagi orang bandar, maka dia boleh membina satu kekuatan. Tetapi apabila berasaskan kepada kekuatan itu, mereka kemudiannya agak menyeleweng. Sudah mendapat kemajuan dan kemudian bila maju agak mewah dan menyeleweng daripada dasar awal, dan kemudian mereka akan melupakan perjuangan yang asal, maka berlakulah kelemahan kepada negara itu. Dan di sinilah Ibn Khaldun membicarakan tentang bahawa negara-negara itu mempunyai umur yang tabi'i, yang semula jadi, yang secara naturalnya begitu. Sama seperti umur seseorang manusia secara individu. Yang ini kita nak mulakan dengan rakan-rakan kita yang lebih ramai pada hari ini, dan kita harap mereka yang boleh tahan, okeylah. Mereka yang tak boleh tahan, apa nak buat lah. Jadi benda ni akan berlanjutan dalam tempoh yang lama, dan kadang-kadang hal yang bersifat akademik ini bagi setengah orang menjemukan lah. Tidak menarik sangat. Jadi saya akan mula bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Rabi' Ashar, dalam bab ni, pasal yang ke-14 dalam bab ini, fi anna daulah laha a'mar tabi'iyah kamalil ashkhas. Dia kata negara itu mempunyai umur yang tabi'i. Jadi kata dia ada nature dia dari segi umur. Kamalil ashkhas, sama seperti orang perseorangan. Jadi dalam hidup kita, kereta pun ada umur, ada limit dia, bukan saja orang lah, bangunan pun ada dan sebagainya. I'lam, ini style orang dulu menulis lah. Annal umra tabi'i lil ashkhas ala ma za'ama al-atibba wal mutanajjimun 120 sana. Dia kata umur tabi'i bagi seseorang itu seperti mana yang diagak disimpulkan oleh para pakar. Al-atibba ni, tabib ini bukan saja doktor perubatan, dan orang-orang yang mempunyai ilmu dalam falak dan sebagainya. Dia kata umur orang itu ialah 120 tahun. Itu paling maksimum. 120 tahun. Tu Mahathir adalah lagi 15 tahun ke 25 tahun ke. Kalau dia ada cita-cita begitu. Wahya
sinul qamar al-kubra indal munajjimin, iaitu satu tempoh berasaskan kepada bulan lunar yang paling besar sekali lah. Wa yakhtalifu al-umru fi kulli jilin bihasabil qiranat. Dia kata setiap generasi itu dia akan berbeza mengikut qiran itu istilah dalam ilmu falak, cakarwala dan sebagainya. Fayazidu an hadha wa yanqusu minhu. Ada generasi yang ada umur yang lebih, ada generasi yang umur yang kurang daripada itu. Fatakunu a'maru ba'di ahli al-qiranat mi'atan tammah. Dia kata ada orang yang dari, kita katalah dari satu jalur perkembangan lunar itu, dia kata tadi maksimumnya 120. Tetapi ada dalam satu ketika dia berkurangan, dia mengurang menjadi 100. Wa ba'duhum 50, ada yang turun ke bawah 50, mungkin ni dalam keadaan yang mungkin kesihatan masyarakat dunia tidak begitu baik. Au thamanina, atau lebih tinggi 80, atau 70, 70, ala ma taqtadihi adillatul qaranat indan nazirina fiha. Ini mengikutlah keadaan, kita kata, pergerakan bulan, bintang dan sebagainya. Ini pada pandangan orang yang melihat umum manusia itu berasaskan kepada hal ini. Sekarang ni pun kita adalah pengajian pengajian yang yang melihat kepada perkembangan umum manusia itu berasas kepada research yang dilakukan. Wa a'maru hadhihi al-millah ma baina 60 ila 70 kama fil hadis. Dan al-millah itu iaitu agama atau sebagainya, millat Ibrahim, agama Ibrahim, ataupun satu generasi zaman itu dia kata antara 60 70 sebagaimana ada dalam hadis. Wala yazidu ala al-umri at-tabi'i alladhi huwa 120 illa fi as-suwar an-nadirah. Jarang sekali berlaku umur manusia itu lebih daripada 120 tahun, kecuali dalam keadaan yang janggal, yang di luar biasa, yang falak dia dalam galaksi itu, dia sampai satu lorong tu mungkin ada orang yang begitu panjang seperti keadaan zaman Nabi Nuh, dan ada setengah orang kaum Ad, Thamud dan sebagainya. Ini intro dia tentang umur manusia yang akan dijadi asaskan kepada umur negara. Jadi oleh kerana ada persamaan itu, dia kata umur negara pun sama. Wa in kanat takhtalifu bihasabil qiranat, walaupun umur negara itu dia berbeza di antara qiranat itu, ini istilah falak. Illa anna ad-dawla fil ghalibi la ta'du a'mar thalathati ajal. Tapi sebuah negara itu umur dia tidak lebih daripada 3 generasi. Itu 3 generasi. Dia kata generasi itu apa? Wal jil huwa, orang kata setengah panggil al-jail, setengah kata jil, itu kita lah mazhab panggil mananya. Huwa umru syakhsin wahidin minal umril wasat wa yakunu 40. Dia kata satu generasi itu ialah pertengah average agama, average umur seseorang itu. Maka dia kata biasanya 40 tahun. Allazi wa intiha'un numu, iaitu kemuncak kepada perkembangan hidup manusia itu, wan nusyur ila ghayatihi. Qala ta'ala hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana. Itu 40 tahun itu kemuncak. Kita katakan kemuncak kepada seseorang manusia yang aktif, yang kemuncak pembesaran ialah bila umur 40 tahun. Dia ni umur 40 tahun tu dia sempurnalah. Kalau dia okey, kalau dia tak okey. Itu kemuncak dia. Walihada qulna inna umru syakhsil wahid wa umrul jil. Kita katakan umur seseorang itu ialah umur generasinya.
wa yu'awwidu wa yu'ayyiduhu ma dzakarnahu fi hikmati T. Ini dari segi data yang boleh menyokong pandangan kita ini ialah seperti mana yang terdapat dalam cerita Ati, maknanya orang Yahudi yang sesat jalan itu, ada dalam sebutan Quran itu, allazi waqa'a fi bani Israel, yang berlaku pada bani Israel, wa annal maqsud bil arba'ina fihi fana'ul jilil ahya. Maksud 40, umum 40 itu ialah generasi dia akan pupus. Wa nash'atu jilin akhar lam ya'hadu adh-dhulla wa la 'arafuhu. Lain datanglah satu jil yang baru, generasi yang baru yang berbeza daripada yang dulu. Fadalla ala i'tibar al-arba'in fi umri jil alladhi huwa umru syakhs wahid. Maka dia cuba tegakkan pandangan dia itu, dia bagi asasnya, dia kata, sebab itu saya katakan satu generasi itu ialah 40 tahun. Mana dia kata tadi, berapa jil tadi? 3 generasi. Jadi 3 generasi itu kita tengok semualah. Okey. Wa innama qulna anna umra ad-daulah la ya'du fil ghalibi 3 ajyal. Mengapa kita katakan negara itu umurnya tidak lebih daripada 3 generasi? Lianna al-jil al-awwal lam yazalu ala khuluqil badawati wa khushunatiha wa tawahhushiha min shadhafil 'aish wal basalati wal iftirasi wal ishtiraki fil majdi. Dia kata kerananya generasi pertama itu ialah generasi yang masih konsisten dalam sifat badawah dia, dalam sifat kekampungannya yang begitu kasar, dari segi kerja pun kerja kasar, tabiat pun lebih kasar, tidak macam orang yang sudah mewah di bandar, dan mereka itu lebih cemburu dan lebih tidak suka bergaul ramai sangat dengan orang yang tak kenal. Dan hidup pun hidup secara simple, kasar dan sebagainya. فَلَا تَزَالُ بِذَلِكَ سُورَةُ الْعَصَبِيَّةِ مَحْفُوظَةً فِيهِمْ. Oleh kerana itu, generasi yang pertama itu masih merupakan generasi yang konsisten dan mengekalkan kedudukan asabiyah mereka itu, maka asabiyah dia itu mahfuzatun fihim. Maka rasa kekitaan. Asabiyah di sini kita sebelum ini kita menterjemahkan rasa kekitaan antara satu sama lain. Macam kita orang kampung, kita orang kampung ni, orang sekampung itu adalah orang kita. Itu rasa kekitaannya. Tapi orang bandar, orang setaman itu bukan orang kita. Jiran kita pun mungkin orang lain, bukan jiran kita, bukan orang kita. Itulah perasaan kekitaan itu berbeza di antara orang kampung dengan orang bandar. Kampung yang masih tidak begitu maju dan orang bandar yang sudah begitu maju. Dia kata fahadduhum murhifun wa janibuhum marhubun wan nasu lahum maghlubun. Ini sifat-sifat mereka, itulah macam menjaga integriti masing-masing. Itu satu. Generasi yang kedua, al-jilu tsani tahawwala haluhum bil mulk wa taraf. Dia kata generasi yang kedua sudah bertukar, keadaan mereka itu agak mewah sikit. Minal badawati ila hadarah, daripada kekampungan menjadi orang bandar, wa minasyadh, daripada wa minasyadhi ila tarafi wal hisbi, daripada hidup secara simpul bersahaja kepada hidup secara mewah, wa minal ishtiraki fil majdi ila infiradil wahid, daripada sentiasa sanggup berkongsi segala pencapaian pada kampung itu, dia berubah daripada al-hadarah tu dia nampak individualistik. Wa min asy-syadfi ila tir-mana lebih mewah, wa min al-ishtirak bil jadi wa kaslil baqin. Dia maknanya dia kalau di bandar ini ada yang aktif, ada yang malas bekerja mengharapkan bantuan kajian sekian. Wa min izz istitalati ila dhullil istiqanati. Dulunya masa di kampung lebih suka melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat dia.
Tapi bila duduk di bandar sudah jadi malas. Ini yang dikatakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara berkait dengan orang miskin bandar, iaitu satu golongan masyarakat yang paling sukar untuk diurus. Fatankasiru suratul asabiyah ba'da syai'i wa tu'nisu minhum al-mahanatu wal-qudu' wa yabqa lahum al-kathiru min dhalika bima adrakul jail al-awwal. Jadi dia kata dalam generasi yang kedua ni dia sudah bertukar warna, bertukar wajah, bertukar corak dan sebagainya. Wa basharu ahwalahum wa syahadu min i'tizazihim wa sa'yihim ila ajli maramihim fil mudaf. Ini sifat-sifat yang kontras tadi. Fala yas'uhum tark dhalika bil kulliyah wa in dhahaba minhu ma dhahaba. Dia kata walau bagaimanapun generasi kedua ni masih lagi mengekalkan budi dan daya, dan begitu juga PL perangai generasi kedua walaupun sudah begitu terhakis tetapi masih lagi mengekalkan. Wa yakununa ala raja'in min muraja'atil ahwal allati kanat lil jil al-awwal atau ala dhannin min wujudiha. Maknanya secara umumnya mereka itu masih lagi mengambil kira, mengingati apa yang dilakukan oleh generasi yang pertama. Maknanya kita ni sekarang ni, kita kalau kita katakan satu generasi itu ialah 30 tahun, maka kita sekarang ni 60 sudah berada di hujung generasi yang kedua. Bila kita sampai kepada generasi yang ketiga, fayansuna ahdul badawati wal khusyuna. Generasi anak-anak kita akan datang, dia lupa sama sekali kehidupan kampung, kehidupan gotong royong, bersama-sama, bertolong bantu. Dia sudah menjadi orang yang individualistik, tidak lagi hidup menyusah-nyusah, bersusah dan sebagainya, kealam takut. Seolah hidup cara kampung itu sudah. Sebab itu budak-budak kita sekarang, kalau kita sebut tentang sejarah dan sebagainya, kita nak dengar. Dia kata kita tak boleh tenggelam dalam nostalgia sejarah. Kita perlu berada dalam alam realiti seperti ada ini. Jadi wa yablughu fihi mutaraf ghayatahu bima tambiquhu minan na'imi wa ghadaratil 'aishi fayasiruna ayalan ala daulah. Generasi ketiga ni dia kata lahir sebagai generasi yang malas, yang suka berfoya-foya, dan mereka itu suka bergantung kepada pihak yang lain. Kita tengok sendirilah sekarang ni permulaan kepada generasi yang ketiga ini. Wa min jumlatin nisa wal wildan al muhtajin lil mudafa'ati anhum. Orang perempuan pula banyak nak bergantung kepada orang. Kita duduk di kampung, kadang-kadang kita tak tahu siapa yang sebenarnya bekerja untuk keluarga, lelaki ke perempuan. Tapi kalau tanya saya, yang banyak khidmat pada keluarga itu perempuan. Sama-sama pergi ke bendang, balik suami dia singgah di main truk, di wakaf, kemudian isteri dia balik masak. Kemudian kadang-kadang kalau dah masak itu suruh anak pergi panggil bapak budak asyik main truk. Jadi kemudian mencuci, jaga anak lagi, basuh pakaian lagi. Maknanya lebih kuat perempuan. Tapi di bandar ini, perempuan sudah asyik nak melawar, berjanguk dan sebagainya. Dan al-wildan al-muhtajin lil mudafa'ati anhu. Merlu kepada pihak yang memberi sumbangan kepada mereka itu. Inilah kita katakan persatuan apa tu? Malah nak sebut persatuan apa? Wa tasqutul asabiyatu bil jumlah. Maka asabiyah, rasa kekitaan itu boleh dianggap sebagai pupus sama sekali. Wa yansawna al himayata wal mudafa'ah wal mutalabah. Dan mereka itu tidak lagi ingat, mereka telah melupakan lindung-melindung antara sendiri. Wa yulabbisuna 'ala an-nas fi syarati wa zayyi wa rukubil khayli. Dia kata mereka sudah mula mengutamakan apa tu berpakaiannya. Okey, makan minum yang hebat dan kenderaan yang hebat-hebat dan sebagainya. Kadang-kadang kenderaan itu lebih mahal daripada belanja-belanja lain. Wa husnul thaqafati yumahwihuna biha wa hum fil aktsari
ajibunu min an-niswan. Generasi yang muda dia kata lebih penakut daripada orang perempuan. Jadi kalau kita baca sejarah kejatuhan masyarakat Islam di Sepanyol ya. Akhir Mok dia kata eloklah bila jatuh kerajaan dia hidup menangis atas bukit atas pokok tu. Jadi Mok dia kata okeylah. Silalah menangis sebagai seorang perempuan. Jadi maksud Mok dia perempuan pada waktu itu bukan perempuan yang asal, iaitu perempuan yang sudah dirusakkan oleh kemajuan. Fa idza ja'al matalibu lahum lam yuqawimu mudafa'atuhu fayahtaju sahibud daulah hina idzin ila al-istizhari bi siwahum min ahli najdah. Oleh kerana itu sampai peringkat ini mereka kalau ada keperluan pun mereka tidak akan mencari sesuatu yang boleh memenuhi keperluan itu. Maka macam generasi kita sekarang ni, kerajaan buka jawatan boroh tak minta, kerajaan juga bau jawatan-jawatan yang rendah tak nak. Fayahta yusahibud daulah ila istizhari bisiwahu. Maka kerajaan dan negara memerlukan tenaga-tenaga asing min ahli najdah, daripada asing, orang luar. Wa yastakthuru bil mawali. Ini istilah mawali ini ialah orang bukan penduduk asal. Wa yastakthuru bil mawali dalam Islam ni orang Farsi, orang Turki, orang apa semua sekali. Jadi kita ni al-mawali ni orang-orang Cina, orang-orang India, pendatang Indonesia, apa semua sekali. Maka negara kita ini mereka inilah yang membina, sedangkan kaum Bumi Putera yang begitu mempunyai rasa kekitaan antara mereka itu sudah menjadi generasi yang pemalas, generasi ketiga. Wa yastani'u man yughni 'anid dawlati ba'dal ghina'i hatta yata'adzana Allah bi tiraniha. Dan orang-orang yang sudah begitu independen dan sudah kaya, sudah hebat, sudah mewah, dia pun tak nak ambil kira lah dalam apa yang berlaku pada negara. Maka di situlah negara itu akan hancur dan habis, akan pupus. Fahadhihi kama tarahu thalathata ajyalin fiha. Itulah 3 generasi itu. Yakunu haramud daulah wa takhallufaha. Jadi kalau kita sekarang ni 30 tahun lagi negara kita ini guntun. Fata'ammalahu falan ta'du biwajhil haqqi in kana min ahli al-insaf. Ini runtuh secara teori umum. Kecuali kalau kita berjaya melakukan reformasi ataupun transformasi. Nak sebut reformasi, marah dia orang UMNO. Nak sebut transformasi, marah dia orang PKR. Nak sebut revolusi pun marah dia orang juga nak sebut. Jadi kita apalah 2-3 tajdid ke islah ke sama lah itu. Revolusi sisi tak masalah lah. Jadi kecuali kita dapat melakukan hal-hal seperti ini, maka kita dapat memperbaharukan semula. Saya ingat cerita Mahsuri, cerita Raja Bersio. Ini zaman Tengku dulu. Menarik juga bila saya tua ni baru saya faham. Dia kata Raja Bersio tu dia boleh mengekalkan kemudaannya, kehebatannya ialah dengan meminum darah orang-orang muda. Sebenarnya satu metafora. Dia kata maknanya mana-mana negara yang dapat membangkitkan semula generasi mudanya menjadi para pejuang yang hebat, maka ada kemungkinan walaupun lepas 3 generasi dia boleh mengekalkan kedudukannya. Begitu. Kalau sebab itu dia kata dia minum darah orang muda. Macam juga dari parti-parti politik tu. Kalau parti politik hanya berpada dengan orang-orang veteran, orang tua, maka tak usah nak bagi tahu saya kukuh, saya hebatlah. Profesor kat universiti, kalau hanya bergantung kepada profesor-profesor tua dan sebagainya, dia kata inilah cara yang saya buatkan zaman dulu. Berjaya universiti kita. Itu zaman dulu, sekarang ni metod yang lain. Tetapi kalau kita boleh mendidik
generasi baru, dia naik Profesor Madya cepat, dia naik jadi profesor cepat kan. UIA tu cerita betul-betul. Buat lah tua-tua tu buat lah. Kemudian seterusnya, maka kita ya betul. Saya pun saya tak minta bila saya dah tua tu saya tak mempelawakan diri dia untuk sambung servis. Jadi kita jadi orang-orang yang disangkut atas dinding cukuplah. Profesor Emeritus tu ibarat kata frame gambar yang disangkut ke dinding buat hiasan. Cukup lah tu. Mana orang tidak buang cloud tu okey lah. Tapi kita bila dah tua pun asyik nak minta lagi. Saya di Istak dulu ada satu pensyarah kita daripada Sudan. Dia baguslah. Tapi dia sudah umur cukup. Dia kata stop lah, you tak boleh belah-belik. Oh, dia kata ini saya masih sihat. Kenapa universiti tak nak employ saya lagi? Dia tak tahu masalah-masalah. Jadi kalau kita bergantung kepada generasi yang tua seperti ini, maka dia jadi dinosaur. Ini yang terjadi kepada Yusuf Melaya sekarang ni. Walaupun hebat pada zaman dulu, tapi UM sudah menjadi sebuah seekor dinosaur yang tidak lagi kuat macam dulu. Walihada yajri ala alsinatin nas bil masyhur inna umra ad-daulah 100 sana. Jadi 3 generasi itu ialah 100 tahun. Ini cerita bila Tun Mahathir nak turun daripada jawatan sebagai ketua parti, sebagai daripada ketua kerajaan sebagainya. Sebab ini mengikut apa tu Hamid Osman lah. Kalau Hamid Osman terbohong, saya pun bohong lah. Dia kata dia sudah buat perkiraan. Sesudah 70 tahun umur kerajaan itu, kerajaan ini mesti jatuh. Dia tak naklah jatuh dia kepada Anwar, maka dia resign daripada kerajaan yang dia pimpin dan politik dia pimpin. Mula-mula ni Poklah dia buat satu polisi yang bagus. Jangan bekerja untuk saya tapi bekerja bersama saya. Itu ya bawa naiklah sikit. Kemudian turun pula lah bila apa tu. Itu wa hadha ma'nahu fa'tabirhu wa takhid minhu qanunan. Kita Ibn Khaldun suruh kita ambil ini betul-betul dan jadikanlah sebagai prinsip hidup kita allazi turiduhu min qabli ma'rifati as-sinin al-madiyah. Jadi penting bagi kita mempelajari sejarah zaman lampau itu. In kunta qad istarabta fi adadihim. Kalau kamu rasa syok wasyaka, tengoklah sejarah-sejarah lama. Wa kanat as-sunun al-madiyah منذ awwalihim muhassalah ladaika fa'ud bi kulli mi'atin. Jadi ini cara kita nak kalkulate, dia katalah. Itu tak apalah, kita anggap kau kalau dalam thesis kat dah keluar sikitlah, tapi kitab Ibn Khaldun ni kita hormat sikit. Itulah arti atau konsep atau cerita yang nak diberikan oleh Ibn Khaldun dalam fasal tadi. Kalau ada siapa-siapa nak bagi komen sikit, nak apa sekali bagi komen lah. Kalau tidak saya akan teruskan pembacaan ini. Assalamualaikum. Ya, saya. Tok Mu, Puan Nazli, kita sekarang dekat Al-Faslur Rabi' Ashar kan, 14. Ya. Okey, saya refer ke tulisan Rosenthal kan yang diterjemah ke dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam saya mungkin nak check dengan Dr. Basri juga kan, saya Syekh Farid tak ada kat sini. Tapi dalam pasal 14 dia membicarakan tajuk subtopik dia macam ni Tok Mut. Luxury will at first give additional strength of the dynasty. Maknanya mula-mula memang kita perlu itu Puan. Ya, saya. Dalam teks asal ni itu dalam pasal yang ke-16. Oh, dia mana Rosenthal ni. Dia summarize. Dia tengoklah kalau macam dia macam kapal terbang Air Asia lah. Bila tak ada penumpang tu dia campur. Mana apa tu pasal-pasal yang dulu. Saya nak sing balik. Dia sudah tidak candy. Saya nak sing. Okey, saya nak sing balik. Sekarang ni maknanya saya tengah nak sing balik dengan buku yang saya rujuk sekarang dengan apa yang yes. Okay. Jadi yang Puan depan Puan sekarang ni, yang 14 dalam Rosenthal tu sebenarnya dalam teks asalnya ialah ke-16.
Okay, 16 saya Monuments of Given Dynasty at the Proportionate Oh, tu dah kedia dah. its Dah origin kedia and dah. power. Monument. Jadi kalau kita boleh, Okay. Puan Nazli pergi Tak ke faham saya. belakang lah. Sekejap, kejap. Ini Syekh tak ada ni, kita Okay, sasau dia sikit. belakang tak tahu. Ya. Dia pun tahu juga tapi dia diam. Ya, ya. Yang sekarang memang 14 Puan Nazli. Sebab saya kan saya duk tengah 14. Sorry, yang sekarang 12 lah. Dynasties have a natural lifespan like individuals. Dalam teks Inggeris, betul lah. Ya, 12. Balik ke 12 lah. Dia lewat okay. dua itu. Dynasty have a natural, betul lah umur. Dia patutlah. Betul lah. Jadi apa Okey, tu? maknanya ke belakang ke kita maknanya okey, sorry. Saya ke Prof pergi tandas kot. Okey. Saya begitu. siapa yang bercakap tadi? Saya nak ni. Ya, Wan. Saya Wan. Wan cakap. Ya. Maknanya 12 Rosenthal adalah kejap sebab line saya tak berapa elok. Saya dekat Morib sekarang. 12 kita 12 Rosenthal kan? Kita Rosenthal 12. Okey. Dah on track dah balik. Ya. Okey, thanks. Mungkin pula ada orang yang baca teks Melayu, lain juga mungkin. Ataupun dah jadi kalau dia ikut Rosenthal betul-betul 12 lah, tapi takut dia ringkaskan juga lagi. Okey dah. Kita pindah kepada Al-Faslul Khamis Ashar. Dia kata fintiqali dual minal badawah ilal hadar. Bagaimana negara-negara itu berpindah daripada kekampungan dia kepada kemajuan yang dicapai. Macam kita dululah zaman Tengku Abdul Rahman. Kita mulakan dengan tradisi-tradisi yang walaupun kita kata Tengku Abdul Rahman dia asyik tolak ansur orang Cina, India tolak kita ansur, tapi masih lagi kekal dalam kerangka perjuangan kita yang asal. Datang Tun Razak dan begitu juga. Tapi bagaimana dia berpindah tu? Kemudian zaman Mahathir dia mula berpindah kepada kedudukan yang berbeza. I'lam anna hadhil atwar tabi'iyatun lidwali. Dia kata episod-episod perpindahan tu daripada satu episod ke satu episod, mula kejiranan, kekampungan, itu dia berkembang episod demi episod kepada negara bandar, negara maju dan sebagainya. Dia kata biasa. Itu perkara biasa. Fa innal ghalaba alladhi yakunu bihi al-mulk innama huwa bil asabiyyah. Dia kata kemenangan yang dicapai oleh sesebuah negara itu berlaku kerana adanya rasa kekitaan macam kita orang kampung dulu. Wa bima yatba'uhu min shiddatil ba'si wa ta'awud al-iftirasi wala yakunu dzalika ghaliban illa ma'al badawah. Dulu bila kita menentang Melayu Union, kita menentang itu solid, tidak ada perpecahan, tidak ada orang yang tak ambil peduli dan sebagainya. Ini yang terjadi pada peringkat awalnya. Dia kata fatawrud daulah min awwaliha badawah thumma idza hasala al-mulku tabi'ahu ruffati wattisa'il ahwal. Dia kata mula-mulanya hidup macam kita inilah kekeluargaan di kampung dulu. Kemudian dia jadi lebih terbuka, lebih luas, lebih bermewah dan lebih banyak perkara-perkara yang dalam tu. Macam dululah kita makan nasi lauk tu ya, nasi lauk budu maaflah Puan Nazli, orang Kelantan saya kan. Nasi lauk budu ulam cukuplah. Tapi sekarang ni macam-macam, gotulah benda-benda ni macam-macam. Jadi inilah perbedaannya. Dia kata wal hadaratu, tamadun itu innama hiya tafannunun fi tarafi wa ahkamus sana'i al-musta'malah fi wujuhiha wa madhahibihi min al-matabikh wal malabis wal mabani wal furush
wal abniyati wa sa'iri awaidil manzili wa ahwalihi. Dia kata, apakah tamadun itu? Dia mentafsirkan. Ini yang kelebihan Ibn Khaldun ni, dia ada tafsiran sendiri. Dia kata tamadun itu ialah ialah tafannun. Jadi tafannun ni kita di banyak fununnya dia mempunyai tafannun itu maknanya idea idea baru untuk fitrah wa ahkam sana'i. Maknanya tamadun itu ialah mempelbagaikan cara hidup dan dalam melahirkan banyak produk yang boleh digunakan dalam masyarakat itu. Misalnya dah dapur daripada kayu api kepada dapur gas. Yang gas pula ada macam-macam. Yang gas yang cara dulu periuk jadi hangus dan periuk jadi hitamnya sekarang ni. Yang gas pula dia panggil yang yang wal malabis, pakaian, bangunan. Macam kita tengok sekarang ni lah. Wasairi awaidil manzili wa ahwalihi. Bekakah rumah pun dah beza dah sekarang ni. Tak payah menyapu lagi, ada robot dan sebagainya. Fakullu wahidin falikulli wahidin minha sana'i fi istijadatihi wa ta'annuq fihi yakhtassu bihi wa yatlu ba'daha ba'da. Orang masih boleh buat sendiri-sendiri sebagainya. Wa tatakassaru bi ikhtilafi ma tanza'u ilaihi nufus, dan barang-barangnya itu jadi banyak mengikut kecenderungan orang. Nak ni partner, nak ni minasyahwat. Ada perasaan, ada hawa nafsu, wal malad, nak keseronokan, wa tana'um bi ahwali taraf, nak suka-suka dengan kemewahan dan sebagainya. Wa ma tatalawwanu bihi min al awaid fasara tawrul hayati fil mulki yatba'u turul badawah daruratan lil darurati tab'iyyah. Jadi dia kata dia akan berkembang daripada hidup secara simpel di kampung kepada kehidupan yang lebih mewah sehingga menjadi suatu jenis kehidupan yang berbeza. Wa ahlud dual abadan yuqalliduna min tawril hayati wa ahwaliha lid-dawlati sabiqah qablahu. Dia kata fi tawril hadara, dalam mengembangkan tamadun itu, dia kata mula-mulanya sekali dia mengikut lagi cara hidup yang lama, tetapi dia telah mengupgradekan. Maknanya dia tukar daripada kayu api kepada minyak gas. Kemudian tukar daripada dapur minyak kepada dapur gas. Jadi masih lagi dalam, tidaklah sampai ke makan barang mentah macam Jepun dan sebagainya. Fa ahwaluhum yushahiduna wa minhum fil ghalibi ya'khudunahu. Maknanya dia memerhatikan bagaimana mereka akan mengambil juga pada asasnya. Wa mithlu hadza waqa'a lil arabi lamma kana al fathu. Begitulah terjadi kepada masyarakat Arab bila mereka menjajah negeri-negeri orang. Ini orang zaman dulu tu, ayah saya marah ni kita kata menjajah tu. Dia kata membuka. Itulah istilah dulu. Tak boleh. Kalau perang dalam perang Badar tu kita kalah. Tak boleh kata kalah. Kata tak boleh. Mana bahasa tu huduh. Itu orang-orang zaman dululah, zaman ayah saya, dia mengajar saya macam tu. Wa malaku Faris wa Rum. Orang-orang Arab itu bila mereka itu pergi takluk Farsi, Rom dan sebagainya, wastakhdamu banatahum binatihim wa abnaihim banatihim wa abnaihim wa lam yakunu lidzalikal ahd fi syai'in min al-hadara. Mereka itu orang Arab bila ditawan Rom, Farsi dan sebagainya, mereka ini masih lagi orang Badui yang tidak mempunyai hadara yang tinggi. Faqad hukiya annahu quddima lahu al-maraqqahu fakanu yahsabunahu riqa'an wa atharu 'ala al-kafuri fi khaza'in Kisra fasta'maluhu fi ajinihim milhan wa mithal dhalik. Orang bagi satu jahitan yang cantik, dia ingat ke kertas gitu, kertas gulung gitu, dia tak tahu. Benda-benda yang cantik ni bagi ke orang kampung sekarang ni, dia tak tahu bagi ke orang asli. Mana dia boleh reti ingat. Kadang-kadang dia ambil radio tu, dia buat benda-benda lain gitu. Wa atharu 'alal kafur fi khaza'in Kisra.
Ini dia kata dia dalam khazanah Kisra tu ada kafur. Ini macam mana ni ya? Macam mana ni? Hamka kata kafur ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di Indonesia saja, di Medellin di mana saja. Ini cuba ceklah tafsir tafsir Hamka tu. Saya tidak mencadangkan supaya dibetulkan. Bila dia mentafsirkan wa mizajuhu kafura, dia kata negara Arab tak ada kafur ni. Tapi Quran sebut sebab ini kafur ni ada di Indonesia ni. Cara dia bila capung air dia bergelegak. Itu cara orang. Itu saya tidak mempertikaikan Hamka lah. Tapi setakat itu mungkin kata Ibn Khaldun, orang Arab yang sifatnya Badui itu bila dia pergi tawan Farsi dan Rom, dia dapati ada kafur dalam khazanah Kisra, Kisra Farsi ini, fasta'maluhu fi ajinihim milhan. Mula-mula tu dia ambil kafur tu, dia ingat ke garam. Dia guna garam itu. Itulah bodohnya pada waktu itu. Tapi dia adalah pemerintah sebab kekuatan asabiyah dia tu. Falamma stab'adu, ini untuk orang baru. Pada peringkat awal bacaan ini kita banyak berbincang tentang asabiyah. La asabiyah tapi Islam yang kita duk kira asabiyah sini-sini kita duk kelahi. UMNO lah dengan pasnya UMNO ni sabiyah. Rupa-rupa bagi Khaldun asabiyah itu ialah maksudnya ialah rasa kekitaan sama sendiri, tidak arti kita menolak orang lain. Solid sama sendiri dan itulah yang menyebabkan kita hebat. Jadi sekarang ni tak ada dah rasa kekitaannya. Kelahi UMNO PAS yang apa macam-macam lagi lah. Saya ingat 2 parti dalam parti. Tapi yang lain-lain tu pun dah hancur habis. Sebab tu kita sekarang dah menjadi bangsa yang lemah, menurun dan bangsa pendatang menjadi lebih kuat pada kita. Falamma stab'adu falamma sta'budu ahlad duwali qiblahum ahlud duwali qablahum wasta'maluhum fi mihanihim hajati manazilihim waqtaru minhumul maharatu fi amsali dhalik. Bila dia kata dia mereka atas orang tu, dia ambil cara-cara mereka itu memajukan negara, kan Farsi dan Rom ini macam Amerika Rusia lah pada waktu itu. Afaduhum ila judalik, mereka sudah mendapat kemahiran untuk melaksanakan hidupnya lebih baik. Wal qiyamu ala amalihi, buat kerja lebih baik, wat tafannun fihi, dan macam-macam variety yang ada. Ma'ama hasala lahum min ittisa'il 'aishi, hidup mereka pun telah menjadi lebih mewah, lebih mudah dan sebagainya. Fa balaghu li ghayata fi dhalika wa tatawwaru bi tawril hadarati wa taraf. Maka mereka itu mulalah tahu mencapai apa yang mereka kehendak dalam masyarakat mereka. Mereka itu memajukan apa yang ada pada mereka itu. Wastajadatil mata'im, makanan-makanan tu. Tengok sekarang ni orang kita, orang Kelantan yang ni duk makan nasi belauk, laksa. Orang Kuala Lumpur dia makan makanan Korea, makanan Jepun, makanan Cina, makanan apa-apa. Ada logo halal, tak ada logo halal. Kita duk cerita tentang logo halal, syariah compliant. Orang tu pakai kain kelubung tapi duk restoran Cina tu makan tak ada logo halal tu. Macam mana? Itulah tabiat orang-orang bandar. Bagi mereka itu bodoh kita duduk nak pergi beli kedai Melayu, pergi makan restoran Melayu, potong dan sebagainya. Tak ikat katalah persatuan pengguna Islam ni. Ya. Saya Tok Mut. Salam. Ya. Orang tepi pantai, dia pergi buat apa ni pantai tu? Dia lain dia pantai tak cantik. Biarlah. Puan Nazmi kalau dah okey, lain tu okeylah. Assalamualaikum. Salam. Apa dia Puan Nazli? Ini pelajar kita yang asal-asal ni, Wan, Puan Nazli, ni semua pelajar kita yang asal. Apa dia? Okeylah. Mana cerita mana bila dia dah dapat meniru orang-orang yang dia jajah.
ditiru orang dia jajah itu. Wal aniya wasairil ma'un wa kadzalika ahwaluhum fi ayyamin mubahati wal ma'. Dia tiru cara-cara buat perayaan, tiru cara-cara buat cara menikah berbulan, apa tu bewah pokok dia sana. Walayalil aras, malam-malam pengantin dia. Dia kata fa'atau min dzalika wara'al ghayah. Dia sampai pergi kepada kemuncak. Tengok macam sekarang ni lah, begitulah. Kita dulu orang kata Datuk Najib bila menikah anak macam-macam mewah. Mahathir kata saya dulu tidaklah semewah itu. Hang tu hang kat generasi lain. Kalau hang generasi sekarang pun hang sama ya. Jadi begitu kan. Wanzur ma naqalahu Saudi. Ini misalnya. Kita tengok sini. Mewah tu. Al-Mas'udi dalam kitab dia, At-Tabari dalam kitab sejarah dia, wa ghairuhuma min a'rasil ma'mum. Ini sedap cerita dengar ni. Puan Nazli kalau lain tu okey lah. Dia kata ke mana? Fi a'rasil ma'mum bi Buran bin Hasan al-Misal wa ma bazala abuha li hasyatil ma'mun hina wafahu fi khutbatiha. Dia kata bila dia nak kahwin dan anak dia semua sekali, dia menyediakan segala persiapan itu dengan perarakan kudanya, dengan apa semua, dengan belanjakan. Wa ma nahalahal ma'mun wa anfaq, dengan dengan segala singgah sananya. Taqifu min dzalika 'alal ajabi. Dia kata sangat menakjubkan. Tak boleh nak bandinglah dengan apa yang Datuk Najib buat, apa yang penyanyi kita buat, apa yang orang-orang kaya kita buat. Dia ini lebih lagi zaman makmum sebab mereka sudah sampai kepada satu zaman yang begitu. Wa ma anfaqa fi amlakiha, yang dia menginfakkan, membelanjakan dalam hal dia milik. Taqifu 'alal faminhu, misalnya contoh ni, innal Hasan ibn Sahlin nafara yawm al-imlaki fi sani' alladhi hadarahu Aishatul Ma'mun fanafara 'ala tabaqati al-ula minhum binadiqil miski malthusatan 'ala ar-raqa'i bidayah. Ini dengan apa tu, dengan bau-bauannya misk dan sebagainya, dan akar masuk. Jadi macam cuba kita khayalkan dalam suatu majlis di awang-awangan, kita kata dia apa ni, dia zaman dalam wayang kulit tu di dunia, bukan dunia kita ni. Wa farraqa 'ala tabaqati tsaniyah badrad dananir. Dia bagi duit mengalir, duit hadiah orang pergi mengunjungi majlis itu macam-macam. Satu badar dinar tu, hadiah itu. Dia punya, dulu kita bawa telur sebutir ya. Ni orang panggil telur apa ni, telur sisa. Tu ya. Lepas tu mula-mula telur sisa cocok dulu. Kemudian dia buat dalam kis, dalam apa tu. Kemudian dia naik sikit. Sekarang ni macam-macam hadiah apa tu gift apa tu, hadiah tu. Wa farraqa 'ala tabati tsalitsah, orang baru benda dia bagi dirham. Orang atas tu dia bagi duit ratus-ratus, duit emas. Orang bawah sikit dia duit perak. Wa kadzalika ba'da an anfaqa 'ala maqamatil ma'mum bidari afdali. Dia bagi makmum sendiri tu banyak lagi. Mana orang korporat besar zaman ni bukan macam kita dah. Saya kadang-kadang pergi jugalah korporat besar buat itu tu, kita terasa malu tengok nak kita nak nikah anak pun buat dalam pagar rumah ya. Okey, wa min tak malu sangatlah, cuma kecek malu. Wa minhu annal ma'mum ataha fi mahriha laita zafa fiha alfu husan min Kita tengok makmum bila kahwin, malam perkahwinan tu apa yang dia hadiah, 1000 batu cincin daripada yakut, 1000 biji permata daripada yakut.
Allah, berapa ni? Wa auqada syumu'al ambar wa auqada syumu'al ambari fi kulli wahidin mi'ah man wa huwa ritlu wa thuluthan. Ambar yang dibakar saja ialah seberat ritlun wa thuluthani. Maknanya dekat dengan 2 kati. Dekat 2 kati ambar. Ambar ni orang besar keliki. Kalau sekarang ni tak boleh dah. Ni 2 gantar. 2 gantar ke 2 cupok. 2 cupok. Wa basata laha farshan kana al-hasiru minha mansujan bil zahabi. Tikar dia tu dia apa ni dengan emas, disalut dengan emas. Mukallalan bidururi wal yaqut. Itu dihiasi dengan dur dan dengan permata-permata duri dan yakut dan sebagainya. Allahu akbar. Wa qala al-ma'mun hina ra'ahu qatalallahu Abu Nuwas ka'annahu absar. Jadi bila dikritik oleh Abu Nuwas dalam syair dia, kita ni orang kita sebut Abu Nawas ni bodoh-bodoh. Abu Nuwas ni seorang penyair yang besar pada zaman Islam. Ka'anna sughra wa kubra min fawaqiha asabahu darrun ala ardin min adh-dhahabi. Mana begitulah. Dia kata kecil besar. Duduk atas tikar tu yang disalut daripada emas dan perak dan apa semua sekali dan permata. Allahu akbar. Itulah kemewahan. Tetapi dalam sejarah Islam kita masih lagi memuji Al-Ma'munnya dan bapa dia tu Harun al-Rashidnya sebagainya. Itu sudah menjadi satu sejarah keagungan sejarah Islam. Wa a'ta bidari tabkhi. Ini banyak cerita ni, banyak sangat kita kena buat sikit, takut melukakan perasaan kita. Dia kata untuk masak saja, kayu api untuk masak malam kahwin saja, malam walimah saja. Naqala 140 baghlan muddata amin kamilin. Salah semarat. 140 baral. Baral ni kecil sikit pada kuda, besar daripada hemar. Kerana baral ni campur antara kuda dengan dia. Baral ni dia kerja macam hemar, dia kerja macam keledai, tapi comel macam kuda. Ini baral. Muddat amin, lama setahun tu 303 kali pada setiap hari. Itu 140 ekor baral, 3 kali 3 terik sehari selama setahun. Itu kayu api yang dicadangkan untuk buat masak pada malam itu. Wafaniyal hatabu lailataini liliyataini wa auqadu aljarin yasubun alaih. Dia kata habis masa 2 malam. Dan dia peringat api itu, dia menyalakan api itu, bubuh minyak zait wa au'aza ila naw wa ahdar. Jadi macam-macam banyak doa ni kan. Jadi itulah kita cerita kalau dia guna dalam sungai Dajlah dan sebagainya. Kalau cerita banyak tu mengupak banyak ni wa kadzalika irsul ma'mun fi Talila di Toledo pun dia apa tu sama jugalah. Dia kata ba'da an kanu kulluhum fi tawril awal minal badawati ajizina an dhalika jumlatan li fuqdani asbabi. Sedangkan mereka ini pada zaman generasi pertama tak mampu nak buat macam tu kerana tidak ada asas kemampuan untuk bermewah-mewah seperti ini. Saya bila pergilah, kalau orang pergi Turki, masa saya pergi tu di Istanbul tu masih lagi dalam apa tu di istana dia tu batu zamrud itu, duduk dalam kelab pun bilik tu dalam kurungan tu dia cerah. Jadi batu tu menyerahkan dalam kurungan dia. Tapi saya pergi kali yang ketiga tu tak ada dah. Dia mungkin kerana sekarang orang makin pandai mencuri dan sebagainya.
Begitulah juga kemewahan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Hajjaj ini seorang yang masyhur dengan ganas dan bengis, tetapi beliau adalah seorang yang paling berjaya memperluaskan negara Islam. Itu Hajjaj. Dalam diri manusia itu, dia ada jahat dan ada baik. Dia ada boros dan dia ada faedah dan sebagainya. Ini Hajjaj. Tapi dalam masalah bermewah-mewah ini, Hajjaj pun macam itulah juga. Allahu Akbar. Ini waya jelis jadi mewah lah bak makan-makan. Jadi kita dah kata orang Saudi sekarang ni mewah. Tak ada dah, tidak macam tu dah. Saudi makan stalan. Dia orang ni. Ada satu, masa saya duduk di Mesir ni, seorang penulis, dia pergi menjadi tamu negara dalam majlis di Iran menyambut 1000 tahun kerajaan Parsi di Iran pada waktu itu. Dia kata sudu tu daripada emas. Dia kata aku sami-sami tak nak curi barang orang, tapi kita tahulah orang Mesir ni suka curi. Sami-sami tak nak curi pada orang. Dia kata tiba-tiba saya balik daripada istana tu ke hotel, saya dapati ada sudu dalam poket baju kok saya daripada emas. Dia ambil lah tu, maknanya dia tak cerita, dia ambil. Sangat orang Kelantan kata terlampau berkenan sangat. Jadi dia ambil itu. Macam juga orang Bani Umayyah dan sebagainya dan seterusnya lah bani-bani yang lain, sehinggalah terkenal bahawa masyarakat Islam pada waktu itu sebagai pihak yang paling bertamadun di dunia merupakan satu masyarakat yang mewah. Saya minggu lepas bila saya sebut kan, dalam tarikh hadarah apa semua sekali itu, dia pernah sebut nak bandingkan, ini pun zaman jatuh dah. Khalifah Turki, dia punya gaji jauh lebih tinggi daripada Raja Britain pada waktu itu. Inilah keadaannya. Jadi oleh kerana itu, dia kata, tajuk tadi dia kata bahawa kemewahan itu ialah satu benda yang tabii sebagai satu perkembangan sesebuah negara itu daripada negara yang simple, yang kuat berjuang dan sebagainya, zaman Soekarno, Santoloyo dan sebagainya, zaman dulu. Mari zaman Pak Harto, sudah. Soekarno, orang kata gila ni. Pak Harto, gila ni. Satu lagi, gila. Jadi kalau kita nak menguduh ke Indonesia lah, kalau nak menguduh sesama kita ni, nyati orang marah kat saya pula. Jadi oleh kerana itu, itulah saya rasa pada hari ini kita berhenti setakat ini. Dan kalau sesiapa yang tadi Puan Nazli nak kata, dah dia pun tak ada lain dah. Kalau sesiapa yang nak tanya ke nak bagi komen sikit pendek-pendek lah. Sebab kita dah sudah cukup. Prof? Ya. Prof, Prof boleh bagi pandangan Prof macam mana kita Prof selarikan apa yang kita belajar ni dengan generasi yang ada sekarang lah di Malaysia. I mean first generation tu Prof merujuk kepada tahun bila tu, maknanya kalau 30 tahun pertama. 30 tahun pertama Wan. Cuba kira. Kita merdeka tahun 70 lah. 57 kan? Sorry. Merdeka tahun 57. Jadi 30 tahun, 67, 77, 87. Macam ni Prof, saya rasa sebab Ibn Khaldun tu merujuk kepada life cycle yang individu tu 40 tahun bermula daripada lahir kan? Ya. So kalau 40 tahun, mereka yang kalau Prof kata generasi yang merdeka tahun 57, diorang kemungkinan lahir mungkin dah 20 tahun sebelum tu. Dah. Dia sudah transfer kepada umur negara. Dia kata umur negara sama seperti umur manusia. Kalau umur manusia tu dia sampai kepada kemuncak pada umur 40, maka begitulah juga. Jadi zaman Pak Engku 40 ialah 57, 67, 77, 80, 97. Ada? Okey. Kemudian generasi kedua 2007, 2000 apa? Sampai 2037 lah. Maknanya kita masih generasi kedua lah ni.
Itu yang saya nak tanya penjelasan Prof, macam ada something wrong jugalah, macam tak tally dengan apa yang kita experience kan, apa yang kita sebut tadi. Begitu kan, mungkin kita sekarang ni generasi kedua, iaitu kita masih lagi jenguk-jenguk kepada tradisi kita. Okey. Ada. Jadi masih lagi ada generasi, ada lagi imbas-imbas apa yang ada pada generasi pertama tu, masih lagi balik beraya di kampung, masih lagi ada orang nak pakai tongkolok balik, masih lagi kita pakai songkok, masih lagi apa semua sekali. Jadi 40 80 tahun ya. Kita baru ni merdeka 60 dekat 70 tahun ni ya. Di hujung generasi yang kedua. Lepas ni masuk generasi yang anak-anak, betul saya kata Dewan. Masuk generasi yang ketiga ni, barulah kita kata. Dalam satu seminar saya hadir. Tapi generasi ketiga tak muncul lagi lah Prof. Belum, kalau macam tu. Belum lagi. Kita di hujung generasi kedua. Tadi pun saya kata macam tu juga. Tapi generasi ketiga ni ialah bila puak-puak kita ni pupus lah. Wan tak pupus lagi lah. Orang macam saya ni pupus lah. Mari generasi ketiga tu. Dia sudah jadi lain. Saya hadir satu seminar di bank. Dia kata, orang yang paling, generasi yang paling tidak setia kepada institusi ialah generasi muda sekarang. Dia masuk, dia tidak cintakan pada institusi dia. Ni Wan, bila dah kanan dia UIA tu, carilah zigzag ni jadi profesor di mana-mana. Tahu tak? Dia banyak faktor Prof. Dia banyak faktor. I mean, seseorang hanya menjadi loyal bila seorang itu dilayan dengan baiklah. Dihormati. Saya boleh cakap macam itulah. Tak juga Wan. Yang saya dulu, saya dah jadi dekan, jadi pengarah. Tiba-tiba UI itu apa tu? UIM lah ni. Apa tu yang apa tu? Universiti Islam Malaysia tu. Universiti ke apa tu? Yang di yang Tan Sri Syukur dulu lah tu apa tu kan? Universiti Sains Islam tu. Masa tu kawan saya jadi ketua pengarah. Dia kata, "Okey, Razudi, you pergilah jadi situ, pergi situ." Saya dah saya suka, saya sayang kepada Universiti Raya kita ni, saya ni. Itu caranya. Bila dah saya pencen apa tu dah orang kata okeylah mu ni tua sangat, barulah saya pindah ke UIA, Istat dan sebagainya. Tapi orang zaman dulu dia melihat institusi dia tu sebagai sebahagian daripada dia. Generasi Wan ni adalah sikit-sikit lagi dah. Tapi generasi yang lebih muda lagi, bagi dia institusi tidak pentingnya ialah myself. Itu masalah. Betul ke Wan? Macam saya cakap tadi lah, dia two ways Prof. Terhenti atas. Maknanya kalau dilayan dengan baik, orang tu akan kekal lah. Duduk. Kalau tak dilayan dengan baik, banyak orang yang rasa tak dilayan dengan baik lah. Ya, betul. Betul lah tu. Jadi UIA kena layan baik lah. Generasi muda semua tak lagi. Jadi profesor lain. Okey. Tak ada dah. Kalau tak ada, kita berhenti setakat itu dulu pada hari ini. Dan insyaAllah kita sambung pada minggu depan. Dan saya minta izin tadi lah. Ada benda punya asam gini-gini. Mungkin kalau ulang pun dah kita tahu dah dasar ni cerita macam ni. Dia bagi contoh tu. Kita langkahlah. Akhir sekali saya ucapkan banyak terima kasih. Dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.